Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan muslim-muslimat yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Saudara Muhammad Zulkifli Muhammad Sauri yang hadir pada pagi ini, jangan lupa share dengan teman-teman kita yang lain, kerana saya ada perkongsian yang sangat menarik daripada kitab yang sangat menarik yang baru sampai ke tangan saya. Agung Pratama, ya, baru saja terima di tangan saya petang semalam oleh anak-anak yang hantar dari Jordan. Ni kitabnya, Asaf Fendi. Kitab baru yang saya nak share dengan tuan-tuan lah. Al-Ma'ani Al-Hisan fi Tafsir Al-Quran. Satu kitab tafsir yang antara yang terbaru, yang termoden. Pengarangnya telah pun wafat. Ya, bahannya baru saja terbitkan. Saudara Misfah, ahlan wa sahlan. Saya nulis Nurizati Nabiha, ahlan wa sahlan semua. Menariknya kitab ini kan dia telah siap bahagi-bahagikan macam tafsir kan. Dibagi-bagikan daripada takdimnya, permulaannya, kemudian cerita tentang sahabat nuzul, kemudian frasa demi frasa, kemudian poin-poin yang ada, cara tadabbur surah itu. Menarik sangat, alhamdulillah, syukur. Tapi seperti biasa, malangnya kitab ni masih lagi dalam bahasa Arab, belum lagi terjemahkan dalam bahasa English ataupun Malay, ya. Al-Hasan Sharifah, Faiz Faizah. Jadi saya nak meneroka bersama-sama dengan tuan-tuan, nak buat eksplorasi pada pagi ini surah yang sangat menarik yang tuan-tuan semua membacanya setiap Jumaat, iaitu namanya surah Al-Kahfi. Saya akan ceritakan kepada tuan-tuan tentang geografi kedudukannya, tentang latar belakangnya, kelebihannya, sebab nuzulnya, insya-Allah masa yang terbatas ini, ya, berguguran. So jangan lepaskan peluang untuk share, untuk kongsi, untuk menyapa, bagi salam. Mudah-mudahan ada pahala untuk kita semua. Tolong, ya, tak kena duit pun, Muhammad Yasin. Tolong share pada teman-teman yang lain, moga ada manfaat yang banyak daripada perkongsian pagi ini. Baik, qala Ibnu Jauzi, rawa Abu Salih an Ibn Abbas anna surat Al-Kahfi makkiyatun wa kadzalika qala Hasan wa Mujahid wa Qatada wa hadha ijma'ul mufassirin min khairi khilafin na'lamuhu. Kata Ibnu Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir, surah Al-Kahfi ini merupakan surah Makkiyah. Ini merupakan pendapat kebanyakan para ahli tafsir, contohnya Al-Hasan, Mujahid, Qatada. Bahkan ia merupakan ijma' para ahli tafsir mengatakan bahawa ia merupakan surah Makkiyah. Terima kasih perniagaan serumpun. Tolong share pada teman-teman kita yang lain. Azin Zain, ahlan sahlan. Salma Khan, Surati, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hisham Isa. Apa kesan perbezaan surah Makkiyah dengan Madaniyah, tuan-tuan? Yang mulia Raja Ruzlin, Beeswood. Ya, kenapa mereka membincangkan Makkiyah dan juga Madaniyah? Kerana patternnya beza, pendekatannya beza, poinnya beza, dan kita akan lihat directionnya berbeza, ada perbezaan. Fendi Osman. Qala Ibnu Jauzi wa ghairuhu min mufassirin anna ba'd ahli al-ilmi zahabu ila anna ba'd ayatiha madaniyatun was-sawabu min al-qawli anna jami'a ayatiha makkiyatun. Kata Ibnu Jauzi, pakar tafsir ini yang merupakan keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berkata dalam tafsirnya Zadul Masir, juga satu tafsir yang sangat menarik, Fitri Osman, bahawa sebahagian daripada ahli ilmu mengatakan bahawa sebahagian daripada ayat surah Al-Kahfi ini merupakan surah Madaniyah. Ya, tapi itu tidak benar, itu tidak tepat, itu tidak betul. Kerana yang betulnya semua ayat ini merupakan ayat Makkiyah, ayat yang turun tak kala Nabi belum berhijrah ke Madinah. Itu kita namakan sebagai surah Makkiyah. Qala Abu Amr Dani, suratul Kahfi makkiyatun wa kalimuha 1577 kalimatan wa hurufuha 6360 harfan wa hiya 105 ayatin fil madaniyyin wal makki wa 6 fi syami wa 10 fi kufi wa 11 fil basri. Kata Abu Amr Dani, seorang pengkaji Al-Quran yang hebat, Masykur Hashim, Al-Salan, Chase, Sech, susah nak sebut, Lutam Akid, Al-Salan. Terima kasih, barakallahu fikum.
Bagaimana pengkajian kepada Quran ini begitu dahsyat, tuan-tuan. Tak ada kitab yang dihafal oleh orang yang tidak memahami bahasanya melainkan Al-Quran. Tengok kitab lain. Contohnya kitab apa? Bible. Ada orang hafal tak? Dari timur ke barat. Tak ada orang menghafal. Yang hafal ni Dr. Zaki Naik. Kitab Taurat dia tak orang hafal. Tak ada. Saya pernah cerita pada tuan-tuan Yahya bin Aktham menceritakan dalam Tarikh Baghdad bagaimana pada zaman Khalifah Al-Mu'tasim, Khalifah Islam ini, beliau memiliki salah seorang orang dekat dengannya ataupun wazirnya merupakan seorang yang tidak Muslim, non-Muslim. Maka Khalifah ni telah mengatakan kepadanya dengan pujukan, fulan, semua orang masuk Islam keliling aku, kenapa kau tidak? Orang kata, biarkan saya wahai tuanku, kan kisah menyebutkan la ikrah fiddin. Betul lah, saya cakap engkau sebab kau rapat dengan aku, maka aku tak malu untuk bercakap dengan kau. Tiba-tiba orang yang menteri ataupun orang yang karib itu pun hilang untuk satu tempoh, mungkin dihantar ke tempat lain, ditugaskan dengan tanggungjawab. Maka bertahun-tahun dia tak jumpa dengan Khalifah. Tiba-tiba dia muncul semula di sana Khalifah, dan pada masa dia muncul dia sudah pun Muslim. Khalifah bertanya kepadanya, fulan, dulu aku cakap pada kau masuk Islam, kau tak masuk. Tiba kau hilang daripada aku bertahun, kau masuk Islam. Maka hamba Allah tu berkata kepadanya, tuanku, izinkan saya terangkan kenapa saya masuk Islam. Saya ditugaskan di tempat yang jauh, saya berada jauh daripada sana, daripada tuanku. Saya cuba nak membuktikan kebenaran Islam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami pasti menjaganya, kebenaran firman Allah itu. Maka hamba pun duduk berdekatan dengan ramai orang Yahudi, orang Kristian dan juga orang Muslimin. Maka Patik pun telah menggubah apa yang terdapat dalam kitab Taurat, menghiaskannya. Patik seorang khatat ni kaligrafer, tulis cantik, molek-molek, buat perhiasan, ubah. Bila dah puas hati, ayat-ayat Taurat itu dah ubah, Patik pun berjumpa dengan seorang rahib min ruhbanil Yahud, seorang pendeta daripada pendeta Yahudi, menawarkan kepadanya, menunjuk kepadanya, cantik tak Taurat ni? Cantik. Siapa tulis? Saya. Berapa kau nak jual? Terus orang itu offer untuk beli pada harga yang mahal, tanpa mengetahui dalamnya dah banyak pemindaan dibuat. Patik pun meneruskan lagi kerja yang kedua, iaitu melihat pula kepada kitab Bible dan mengubah segala yang Patik nak ubah dalamnya, mencantikkannya. Bila dah cantik, orang terpukau dengan kecantikannya, terlupa bahawa dalamnya banyak pemindaan topik, title ataupun isi kandung telah berlaku. Maka Patik pun berjumpa dengan berjumpa dengan siapa pula? Hibrun min ahbaril Yahud. Berjumpa pula dengan pendeta-pendeta daripada pendeta Kristian pula, pemimpin agama mereka. Menunjukkan kepada mereka, ni kitab Bible yang telah saya ubah, saya cantikkan. Cantik. Berapa harganya? Mereka membelinya pada harga yang sangat mahal. Maka Patik pun berjumpa pula dengan Al-Quran, dan Patik pun ubah dalamnya, cantikkan kandungannya, tulis elok-elok, cantik, ubah banyak ayat. Lalu Patik pun letakkan di tempat yang bersepah-sepah tanpa ada siapa mengetahuinya. Patik telah berjumpa dengan seorang orang biasa jadi kalangan orang Islam, menawarkannya untuk beli Quran tersebut. Kalau kau beli Quran ni, mungkin kau boleh jual pada harga yang lebih mahal pada orang kaya dan sebagainya. Cantik. Orang tu buka, cantik, orang tu kata, tapi dalamnya banyak yang salah. Iyaka. Jangan kau bawa Quran ini kepada siapa pun, nanti mereka akan bunuhmu. Mereka tahu Quran ini telah dipinda. Ya Allah. Patik melihat orang yang Patik jualkan Quran itu, tanyakan kepadanya, hanyalah orang biasa-biasa, bukannya ulama'. Kalau ulama' yang Patik kena bunuh kat situ juga. Patik pun meyakini bahawa Islam dipelihara oleh Allah SWT. Maka Patik pun tak buat apa yang tak agak-agak dah, terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi inilah dia tuan-tuan, disebut oleh Al-Imam dalam Tarikh Baghdad oleh Daqiqil Ain, menjelaskan bahawa inilah dia satu peristiwa yang menunjukkan kepada kebenaran Al-Quran yang tidak ada siapa dapat menafikannya. Tuan-tuan, terima kasih. Baik. Jadi Al-Qasas huwa al-unsur al-ghalib ala hadhihi surah. ففي أولها تجيء سورة أصحاب الكهف وبعدها قصة الجنتين ثم إشارة إلى قصة آدم وإبليس وفي وسطها تجيء قصة موسى مع العبد الصالح وفي نهايتها قصة ذي القرنين ومعظم ما يتبقى من آيات السورة هو تعليق وتعقيم على القصص المذكورة وإلى جوار القصص بعض مشاهد القيامة وبعض مشاهد الحياة التي تصور فكرة ومعنى على طريقة القرآن في التعبير والتصوير.
Dan kata Al-Imam Syekh Dr. Umar Saman Ashqar dalam tafsirnya, kalau kamu perhatikan dalam kitab tafsir, kamu lihat dalam ayat daripada surah Al-Kahfi, kamu akan dapati al-unsur al-ghalib, iaitu komponen yang paling dominan dalam surah Al-Kahfi ni adalah penceritaan, iaitu dimulakan dengan cerita Ashabul Kahfi itu sendiri, pemuda-pemuda yang telah pun menyelamatkan iman mereka, melarikan diri daripada Raja Daqyunus yang zalim. Kemudian kisah dua orang bersahabat dengan dua kebun, dan kisah kepada Adam dan Iblis, dan di tengah-tengahnya datang kisah Musa bersama dengan hamba yang saleh, dan di akhirnya kisah Zulkarnain. Dan kebanyakan ayat yang ada dalam surah Al-Kahfi ini merupakan penjelasan ataupun memberikan detail berkaitan di antara kisah-kisah yang telah dinyatakan itu, penekanan kepada aspek penceritaan yang dimaksudkan. Baik, fadlu hadhihi surah, kelebihan surah Al-Kahfi yang tuan-tuan baca setiap Jumaat itu. Yang pertama, hadis Abi Sa'id Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man qara'a surat Al-Kahfi fi al-jum'ah adha'a lahu min an-nuri ma bainahu wa bainal jumu'ataini. Qala Ibn Kathir, hadha hadithun sahihul isnad. Daripada hadis riwayat Abu Sa'id, Nabi telah bersabda, siapa baca surah Al-Kahfi maka Allah akan beri kepadanya nur dari Jumaat itu kepada Jumaat yang akan datang. Yang mulia Tengku Tirta Zakti Rohana Naim, Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau akan baca surah Al-Kahfi ni, Allah beri nur kepada kita. Nur yang dimaksudkan adalah bimbingan, cahaya. Sebagaimana cahaya perlu dalam kegelapan, maka kehidupan yang tanpa nur pun akan menjadi gelap dan tersasar daripada matlamat yang sebenarnya. Ismail, ahlan sahlan. Nur Hasan, ya. Wa qala al-Baihaqi rawa Yahya bin Kathir an Syu'bah an Abi Hashim bi isnadihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a surat Al-Kahfi kama unzilat kan lahu nuran yawm al-qiyamah. Qala Muhaqqiq Ibn Kathir akhrajahu al-Hakim wal Baihaqi fi Syu'ab wa Tabarani fi al-Awsat. Wa qala al-Hakim sahihul isnad ala syarti Muslim wa rawahu Thawri wa wafaqahu az-Zahabi. Dalam hadis yang lain, Al-Baihaqi mengatakan siapa yang baca surah Al-Kahfi maka Allah akan berikan kepadanya nur. Maksudnya baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka Allah Taala akan berikan kepadanya nur pada hari kiamat nanti. Wa man lam yaj'al lahu nura fama lahu min nur. Akhirat nanti tuan-tuan, waktu persidangan menunggu perhitungan di sisi Allah tu panjang. Ada waktu matahari berada di atas kepala sejengkal. Ada waktu kegelapan. Iaitu sebab orang kafir meminta kepada orang beriman nur pada hari itu, meminta untuk bersama dengan orang beriman. Jadi ada waktu siang, ada waktu malam ketika perhitungan mahsyar nanti. Jadi mereka yang rajin baca surah Al-Kahfi akan mendapat nur dalam hadis yang sahih riwayat Al-Hakim ini, disepakati oleh Imam Zahabi. Wa Nabi Darda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hafiza 10 ayatin min awal surah Al-Kahfi usima min ad-dajjal. Dalam hadis sahih riwayat Muslim daripada Abu Darda. Abu Darda ni saya pernah cerita kepada tuan-tuan, di antara para sahabat yang paling faqih. Inilah Abu Darda, ya. Sudah dihazur, alhamdulillah. Maka Nabi telah menyatakan siapa yang menghafal 10 ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi, maka dia akan selamat daripada fitnah Dajjal. Nafiah salih. Dajjal ni merupakan satu ujian, satu manusia yang akan muncul di akhir zaman, yang bau propaganda sehingga menyebabkan orang yang jahil, orang yang cintakan dunia akan menjadi hamba kepadanya, menyembahnya, mengaku dia sebagai Tuhan. Maka orang beriman akan mendapat ujian yang berat pada waktu itu, yang berat. Tapi mereka bila rajin baca surah Al-Kahfi, walaupun 10 ayat yang pertama menghafalnya, maka dia mendapat jaminan perlindungan daripada Allah SWT. Zamri Johari, ahlan wa sahlan. Wa fi riwayatin inna Muslim hafiza 10 ayatin min akhir Al-Kahfi muslim ad-Dajjal. Dalam hadis yang lain, Muslim juga mengatakan bahawa siapa yang menghafal 10 ayat yang penghabisan daripada surah Al-Kahfi akan selamat daripada Dajjal. Dalam satu riwayat yang pertama, 10 ayat pertama. Dalam hadis yang lain mengatakan 10 ayat yang terakhir. Jadi dua-dua riwayat dan kedua-duanya sahih riwayat Imam Muslim. Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma qara'a rajulun al-Kahf wa fi dari dabbatun faja'ala tanfiru fasallama fa idza dababa aw sahaba aw ghashiya fazakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala iqra' fulan fa innaha sakina nazalat lil-Qur'an aw tanazalat lil-Qur'an.
Dalam hadis lain riwayat Bara' bin Azib, seorang lelaki, seorang sahabat pada zaman Nabi mengatakan beliau membaca surah Al-Kahfi sehingga kuda yang ada di rumahnya meronta-ronta. Bila beliau melihat ini merupakan kepulan awan yang naik ke langit, maka ditanyakan kepada Nabi, mengapakah terjadinya demikian? Nabi menjawab, itulah dia sakinah. Sakinah. Sakinah makna ketenangan yang Allah hadirkan dalam keluargamu apabila engkau baca surah Al-Kahfi dalam bentuk sakinah, sehingga menyebabkan kudanya itu ketakutan, menyangkakan dia seolah-olah satu kepulan asap. Setengah mengatakan itu maksudnya sekumpulan malaikat yang turun untuk menyaksikan, mendengar bacaan Quran yang kau sampaikan. Ulas Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, ini adalah berkaitan dengan keikhlasan, kemerduan suara membaca Al-Quran. Maka seorang kita kalau baca Quran, baca dengan suara yang paling lunak, yang paling merdu, usah tergesa-gesa. Arba'ina Nuri zaman Nabi SAW. Sebab nuzul hadhihi surah, ذكر الطبري بإسناده إلى ابن إسحاق أن شيخا حدثه عن إكرمة عن ابن عباس أن قريشا أرسلت النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة يسألونهم عن محمد، فسألوهم فقالوا لهما سلوه عن ثلاث، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإلا فهو رجل متقول. والثلاث هي فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، فإنه قد كان لهم حديث عجب، ورجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، والثالث روح. فنزل هذه السورة في المسألتين الأوليين، وبين الروح في موضع آخر. تفسير الطبري والقرطبي. Dalam riwayat oleh tafsir Ibn Jarir Tabari dan juga Qurtubi, Hafizah al-Wasalan sanulis daripada Ibn Ishaq bahawa seorang syekh mengatakan daripada Ikrimah, daripada Ibn Abbas, bahawa Quraisy ini ketika kemuncak pengusuhannya dengan Nabi kita SAW, maka mereka telah mengutuskan dua orang lelaki yang paling terkedepan, outstanding, iaitu Nadhar bin Harith dan juga Uqbah bin Abi Mu'ayt, bertujuan untuk berjumpa dengan penita-penita Yahudi dan menyemak bagaimana boleh mengalahkan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Asma Muhammad. Maka bila mereka sampai di Madinah berjumpa dengan kaum Yahudi, penita Yahudi itu berkata kepada mereka, tanyalah Muhammad 3 perkara. Kalau dia dapat jawab, memang benarlah dia seorang Nabi. Kalau dia tak dapat jawab, memanglah dia seorang mutakawil. Mutakawil maknanya pendusta. Maka kedua orang jago musyrik Quraisy ini berjumpa dengan Yahudi berkata demikian. Mereka pun bertanya kepada Nabi kita SAW. Soalannya yang pertama, siapakah yang menceritakan siapa dia golongan pemuda yang telah pun melarikan diri masuk ke tempat sekian-sekian? Cuba cerita kepada kami. Yang kedua, ceritakan seorang rajul darab, seorang lelaki yang berkuasa, menguasai dunia, berjalan timur ke barat dan menguasai kepimpinan dunia pada masa itu. Dan yang ketiga, tanyakan kepada Muhammad juga tentang ruh. Maka 2 daripada 3 soalan ini telah pun dijawab oleh Allah SWT kepada Nabi kita dalam surah Al-Kahfi. Ini tentang asbabun nuzul. Kenapa ayat ni, surah ni turunkan oleh Allah SWT, seperti ini disebut oleh Ibn Jarir Tabari dan juga Al-Imam Qurtubi. Maka Nabi kita telah menjawab dalam satu hadis mengatakan bahawa Nabi menjanjikan jawapan pada hari esok, tetapi wahyu tidak sampai. Ia menunjukkan memang Quran benar-benar daripada Allah SWT, kerana Nabi tidak mereka cipta sesuatu itu daripada pandangan baginda sendiri sallallahu alaihi wasallam. Maka wahyu tertangguh untuk beberapa tempoh, sehinggalah Nabi SAW berada dalam keadaan tidak tenang. Lalu wahyu pun diturunkan oleh Allah SWT menjelaskan tentang siapakah Ashabul Kahfi itu contohnya. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, yang dimaksudkan itu iaitu ruh. Mereka bertanya tentang Ashabul Kahfi, bertanya tentang Zulkarnain, bertanya tentang ruh. Tentang ruh itu yang Allah Ta'ala lambatkan turun ayat penjelasannya. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila, dalam surah yang lain tuan-tuan. Baik, wa isnadu hadhihi al-qissah ghairu sahihin, fa Syekh Ibn Ishaq fiha majhulun la tu'raf adalatuhu, wa asahul aqwal anna qissat ashabil kahfi kanat fi nasara kama sayati, wa ma kana kadzalika fayab'ud ayani al-yahudu bimithlihi. Ini adalah penjelasan oleh Dr. Umar Sulaiman Ashqar sebagai seorang pakar hadis. Maka beliau membawakan riwayat daripada Qurtubi dan juga Ibn Jarir Tabari
lalu menyatakan sebenarnya riwayat yang mengatakan ia berkaitan dengan soalan kaum Yahudi itu adalah riwayat yang tidak sahih. Tengok tuan, ini adalah kemesraan yang terjalin di antara para ulama dalam bidang penilaian terhadap hadis. Bukan kita mengatakan satu itu tidak sahih, kita mengutuknya. Kadang-kadang ada orang macam allergic sikit, dengar je sahih tak sahih dia allergic. Kan Islam ini datang daripada Rasulullah, tuan, datang daripada Allah, disampaikan Rasulullah SAW. Maka kata Imam Syafi'i, al-ilmu ma qala haddathana. Ilmu adalah perkara yang bersifat sanad. Haddathana maknanya satu diceritakan kepada kami oleh fulan bin fulan daripada fulan bin fulan. Sanad namanya. Kalau semua orang boleh berkata tentang Islam apa yang dia suka, mimpi pun menjadi tafsiran, nanti banyak kekeliruan timbul, tuan-tuan. Kerana Islam ni sudah pun lengkap dan dibukukan dan kitab-kitab hadis untuk dipelajari. Andai seseorang mengatakan boleh kita dapat ilham begitu, dapat mimpi begini, penjelasan kepada isu-isu yang timbul, maka nanti kitab-kitab hadis tidak lagi dipakai orang. Maka semua orang bebas untuk berkata, sehingga kita jumpa dengan orang tak waras tepi jalan pun, dia pun layak untuk mentafsirkan Islam kerana dia kata dia boleh bermimpi. Maka akan rosaklah, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Maka Dr. Omar Salim Ashkar telah mengulas hadis tentang sebab turunnya ayat berkaitan dengan 3 soalan ditujukan oleh Yahudi kepada Nabi kita SAW ini, riwayat yang tidak sahih, kata beliau. Kerana Ibn Ishaq, iaitu pengarang kepada kitab sirah, beliau bukanlah seorang ahli hadis, beliau bukan seorang ahli tafsir, beliau hanya seorang ahli maghazi. Maka riwayatnya tidak dipakai dalam riwayat hadis juga kitab-kitab tafsir. Ya, jadi hadis ini tidak sahih. Tambahan pula dia tidak menyebut siapa nama syekhnya itu. Ya, ana syaikhan haddathahu. Siapa syekh itu? Ada ribuan syekh. Siapa ulama yang masuk itu? Jadi tidak disebut namanya. Jadi bila tak disebut namanya, para ulama hadis tidak dapat menilai adalatuhu. Tak dapat menilai dia punya kesahihan. Cuma dia merupakan cerita. Bila cerita bolehlah kita bawakan. Ia bukan bersifat hukum, kerana kaedah yang dipakai oleh para ulama, idza rawaina fil ahkam syaddadna wa idza rawaina fi al-qasas al-mawa'iz tasahalna. Kata Imam Ahmad, kalau benda ini bersifat cerita, kita bawakan. Kita ada prinsip untuk melonggarkan di situ kerana ia cerita. Tapi kalau ia melibatkan hukum hakam, maka kita kena ketat. Kerana ia melibatkan halal haram, maka kena sumber penjelasan yang kukuh. Itu maksudnya. Baik. Ini kitab baru yang saya baru tengok semalam. Terima kasih kepada anak-anak yang hantar kitab ni kepada saya. Alhamdulillah, syukur dapat baca kepada tuan-tuan yang lama saya tunggu kitab ni, tuan. Al-Ma'ani Al-Hisan fi Tafsir Al-Quran. Siapa pengarangnya tu? Almarhum Syekh Omar Sulaiman bin Abdullah Al-Ashqar. Baru sampai. Alhamdulillah, syukur. Ya. Belum terjemah lagi, tuan. Belum terjemah ke bahasa Melayu, tuan-tuan lah, sayangnya. Kena baca bahasa Arab. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Dengar sikit, sikit lagi. النص القرآني الأول من سورة الكهف ثناء الله تعالى على نفسه إنزاله كتاب العظيم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. آيات هذا النص هي مطلع السورة الكريمة سورة الكهف التي يرددها كثير من المسلمين في يوم الجمعة رجاء أن ينالوا نورا يمتد إلى الجمعة الأخرى. وقد حمد الله تعالى في الآية الأولى من هذه السورة نفسه على إنزاله الكتاب العظيم وهو القرآن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن هذا الكتاب الكريم ببيان صفته وبيان الغاية من إنزاله. أما صفته فهو كتاب حق كله لا اعوجاج فيه لا في ألفاظه ولا في معانيه وليس فيه خلل في أخباره ولا في أحكامه وهو قيم أي مقيم أمر الذين يأخذون به الدنيا والآخرة. ففي الدنيا يصلح قلوبهم ويهدي عقولهم ويصلح أقوالهم وأعمالهم ويصلح أفرادهم وأسرهم ومجتمعاتهم وفي الآخرة يوصلهم إلى الجنة. Permulaan surah ini adalah pujian Allah SWT kepada zatnya yang maha agung, yang maha unggul. Kerana kelebihannya, tafadhulihi, kelebihan yang diberikan kepada kita dengan pengiriman Al-Quran untuk menjadi panduan kepada kita. Ini merupakan kitab yang sebenar-benarnya. Tak ada sebarang penyimpangan, kebengkokan padanya. Tak ada pada kalimahnya, tak ada pada maknanya. Tiada sebarang kecacatan dalam penceritaannya. Hukum hakamnya. Qayyim. Merupakan satu kitab yang sangat mulia.
yang menegakkan urusan dunia juga akhirat. Kalau orang bacanya, mengambil panduan daripadanya, hatinya menjadi lurus, bersih, akalnya menjadi terang, kata-katanya menjadi kukuh, amalannya menjadi solid, menjadi kuat, dan memperbaiki setiap individu yang ada dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, masyarakat mereka. Dan di akhirat nanti dengan sebab istiqamah mengamalkan surah Al-Kahfi ini akan dapat nur, dapat keampunan daripada Allah dan masukkan mereka ke dalam syurga. Amal ghaya allati unzil min ajliha huwa yubashir al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat bil ajri al-'azim alladhi huwa al-jannatu fil akhirati allati yakhlud fiha ashabuha wa yunziru ba'san shadidan min 'indihi wa bi khasatin alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Dalam surah Al-Kahfi ini kita akan lihat merupakan berita gembira kepada orang beriman yang mana mereka beramal soleh, bagi mereka ganjaran syurga daripada Allah SWT dan kekal mereka dalamnya, dan mengingatkan kepada orang-orang yang degil dan ingkar tentang azab seksa yang Allah SWT kenakan mereka, terutamanya kepada mereka yang telah pun menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah ni pembantu, menjadikan bagi Allah ni anak untuk meneruskan segala ketapannya, membantu dalam perjalanan urusannya. Ini merupakan satu kekafiran yang jelas. Maka ia memberi keterangan kepada kita umat Islam supaya kekal istiqamah dalam kebaikan. Tuan-tuan, orang baca surah Al-Kahfi ini akan dapat satu petunjuk dalam dirinya. Iaitu sebab pesan guru kami, kalau tuan-tuan tak mampu baca surah Al-Kahfi, dengar surah Al-Kahfi. Dengar sampai biasa kita dengar, insya-Allah mudah-mudahan satu hari kita dapat amalkan. Ya, ada orang yang lidahnya keluh, baru masuk Islam, susah nak baca, dengar dulu. Ya, mudah-mudahan nanti dapat hafal, dapat baca dengan baik. Kerana ia merupakan satu pedoman, satu bimbingan yang sangat penting dalam kehidupan pada hari ini, tuan-tuan. Ya, pada zaman penuh fitnah pada hari ini, manusia terlibat dengan berbagai-bagai kemungkaran, perkara-perkara gejala, perkara-perkara kepejahatan. Ya, mengumpul harta tanpa cara yang sebenarnya, terlibat dengan perkara-perkara yang haram. Maka surah Al-Kahfi yang akan memberi panduan, bimbingan kepada kita, pesanlah ke anak kita. Pandai macam mana sekalipun kamu anak-anak ayah, kamu hanya ada perhubungan dengan manusia, tak ada perhubungan dengan Allah SWT. Bacalah surah Al-Kahfi nak. Paling pun tak bacalah 10 yang awal, hafallah 10 yang awal, 10 yang akhir. Dapat baca 110 ayat ni lebih baik, kerana ia akan menyinari hatimu. Ayat tak menafikan kau bijak, belajar SPM dan sebagainya, masuk universiti, belajar tinggi dalam bidang mana, tapi tetap perlu bimbingan daripada Allah SWT, ya, kerana akal yang ada ni terbatas kemampuannya. Hari ni orang nak beli rumah, nak beli harta, terlibat dengan benda-benda yang haram, tuan-tuan. Ya, apalah nilai harta kat dunia ni? Rumah sekangkang kera saja. Ada tak rumah yang kita beli sampai 100 meter kali 100 meter? Tanah kita miliki sampai berapa ratus hektar, dapat tak? Tak ada, tuan-tuan. Kita nak dapat sekangkang kera, tuan-tuan, terlibat dengan yang haram, pergi ke bank, buat pinjaman yang haram, buat pinjaman kena interest pula. Ya, 2-3 kali dosa. Sedangkan akhirat ini Allah sediakan untuk kita syurga. La yabghuna anha khiwala. Di hujung surah Al-Kahfi Allah menyebutkan, orang masuk syurga ni tak akan berniat untuk pindah ke rumah yang lain, kerana rumah yang ada tu cukup indah. Setiap hari Allah menambah keindahannya. Tak yakin lagi ke, tuan-tuan? Maksud saya kat sini, kita tadabbur surah Al-Kahfi untuk menyelamatkan kita dari fitnah dunia, akhir zaman, Dajjal dan sebagainya, keselamatan. Jadi setakat ini saja, tuan-tuan, untuk kali ini. InsyaAllah ada peluang nanti kita sambung lagi. Al-Ma'ani Al-Hisan fi Tafsir Al-Quran. Bagi tuan-tuan yang mengikuti kuliah Tafsir Tadbir, kita tafsir Quran dan kita tadbir kehidupan kita according to Quran. Tafsir Tadbir, CD yang kami adakan sekarang ni. Bagi tuan yang berminat, insyaAllah nanti boleh semak dalam Facebook ke ataupun website Telaga Biru. Jadi tuan, setakat ini saja untuk renungan kita pada pagi ni. Yang lupa tau, dapatkan Habat Sauda Birkah daripada Zahzan Travel, yang telah pun kami proses dalam bentuk mudah untuk tuan-tuan makan. Inilah yang Nabi sabdakan, makannya akan menyelamatkan mereka daripada semua penyakit melainkan kematian. Dia merupakan Habatul Barakah. Ni kami telah proses untuk macam ni, senang untuk dimakan. Habatul Sauda, jenama Birkah. Ya, bismillah. Nanti saya sediakan link di bawah bagi tuan yang minat untuk jadi agent on pay. Tuan-tuan introduce kepada teman-teman adik-adik, tuan-tuan dapat hadiah.
dapat duit tau. Ya, kenalkan Habatul Barakah ini, Habatul Sauda, kepada adik-adik, teman, taulan, kawan, sebagainya. Maka tuan-tuan akan dapat commission. Zazan Travel bagi, tapi dengan syarat masuk on pay bersama Zazan Travel. Nanti saya masukkan linknya. Dan bagi tuan-tuan yang belum masuk dalam Telegram sahabat Ustaz Hazan, tolong masuk. Nanti saya sediakan linknya juga. Bagi tuan yang menunaikan ibadah umrah, boleh kumpulkan duit dari sekarang. InsyaAllah saya akan pimpin jemaah pada bulan 12 nanti. Jumlah terbatas, tak apa-apa tempat saja yang tinggal sekarang ni. InsyaAllah tuan-tuan boleh belajar dengan saya lebih lanjut, melibatkan surah-surah Al-Quran dalam perjalanan kita ke menunaikan ibadah umrah nanti. Bukan setakat umrah, tapi umrah penuh tarbiyah, tagline kami insyaAllah. Bagi tuan yang nak pergi pada bulan 8 pun ada, 9 pun ada, 10 pun ada, bawah pimpinan ustaz-ustaz yang saya sangat sayangi dan hormati mereka, sahabat-sahabat baik saya, Ustaz Muhammad, Ustaz Sudin, Ustaz Radhi dan sebagainya. Tuan-tuan boleh join kami di Zahazan Travel nanti, insyaAllah. Bagi nak bersama dengan saya, insyaAllah pada bulan 12 nanti, trip akan saya pimpin sendiri. Tak banyak seat yang tinggal, amat limited. Boleh segera masuk ke Zahazan Travel untuk melihat waktunya perjalanan tersebut. Terima kasih tuan, setakat ini saja dulu. Mudah-mudahan dapat kita amalkan bersama-sama, dapat sebarkan video ni ke seramai tempat yang ada. Mudah-mudahan padanya kebaikan jariah untuk ilmu kita bersama-sama. Terima kasih tuan-tuan. Nanti saya sediakan link untuk join sahabat Telegram sahabat Ustaz Hazan. Ada doa-doa yang kita pelajari, nota-nota yang disalin oleh sahabat yang baik, yang salih, yang salihah. Ustaz Nulis, Ustaz Syafiq Murad dan sebagainya. Dan bagi tuan yang minat untuk dapatkan birkah Sauda, jenama birkah ni apa Sauda, juga boleh klik nanti link yang akan saya berikan dan boleh jadi wakil jualan untuk kami. Terima kasih tuan. Setakat saja dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa radhina wa ridha anna. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatati al-a'da. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah. Jangan lupa tuan, sikit lagi masuk waktu duha. 5 minit lagi masuk waktu duha. Bagi tuan yang nak ke mana-mana, sembahyanglah sunat duha dahulu. Moga-moga yang beri keberkatan kepada kita untuk sepanjang hari ini, kerana Nabi telah bersabda, irka'li raka'ataini min duha akfika akhirahu. Dalam hadis kursi Nabi kita menjelaskan, Allah berfirman, wahai anak Adam, sembahyanglah kamu 2 rakaat duha, aku akan sempurnakan segala keperluan kamu pada hari itu. Ini sembahyang sunat duha punya kelebihan. Juga ia memberi kepada kita keberkatan rezeki, kesihatan tubuh badan dan sebagainya. Terima kasih Cikgu Sabarudi. Tolong share video ni kepada teman lain, Najah Hamidah. Terima kasih. Nanti saya masukkan link untuk tuan-tuan hubungi Zahazan Travel. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atrukukum tahta ri'ayatillahi wa hifzih. Saya tinggalkan tuan-tuan bawah jagaan, pemerhatian, penjagaan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.